Yang lebih berat daripada itu ialah yang diriwayatkan Ma'az bin Jabal, suatu hadis mauquf dan marfu' bahawa Nabi bersabda. Sebelum kita cerita hadis ni, tengok dulu sandaran dia. Menurut Imam Al-Iraqi yang mengkaji hadis-hadis di dalam kitab Ihya, dia kata hadis ini adalah hadis palsu. Tu kita kena faham. Jadi adakah Imam Ghazali ni satu orang ulama yang tak betul bila dia letak hadis palsu dalam ni? Tak juga. Imam Al-Iraqi pendapat dia seorang. Dia kaji-kaji, dia dapati hadis ni hadis palsu. Ulama-ulama hadis lain kita tak tahu lagi. Itu kita kena berhati-hati. Kalau dah ada 4 orang ulama hadis besar bersepakat kata hadis ni hadis palsu, barulah kita confirm. Jadi jangan kita kata ni hadis palsu ni kena buang ni, tak boleh baca tu. Okey, disebabkan hadis ini dikata oleh Imam Al-Iraqi sebagai hadis palsu, kita ambil tema. Tengok, kalau tema dia betul kita terima, tema dia salah kita ketepikanlah dulu, kan? Di antara fitnah bagi seorang yang berilmu ialah yang lebih suka berkata-kata daripada mendengar. Dia rajin duk cakap. Dia ada ilmu agama dah sikit sebanyak. Dia kira nak cakap, jumpa siapa cakap. Yang dia nak dengar tu tak mau. Dia cakap, jumpa orang cakap. Tapi dia nak dengar dia tak mau. Dia kira dia cakap saja. Ini satu fitnah. Sebab dalam perkataan tu ada banyak bunga dan tambahan, dan belum ada jaminan terpelihara dari kesalahan. Dalam berdiam diri timbul keselamatan dan tanda berilmu pengetahuan. Kadang-kadang orang yang diam tu dia lagi berilmu daripada orang yang bercakap. Betul tak ni? Betul kan? Cerita betul kita pakai. Tema dia jangan banyak bercakap, tak mau mendengar. Dia kena seimbang, bercakap pun bercakap, dengar pun dengar juga. Kita dakwah pun dakwah, orang dakwah pada kita pun kita dengar juga. Tema dia betul kita terima. Bukan maksud kita terima hadis palsu, kita ambil tema. Di antara orang berilmu ada yang menyimpan ilmunya, tidak suka ada pada orang lain. Orang yang macam ini dalam lapisan pertama dari api neraka. Betul ke orang ni duduk dalam lapisan pertama api neraka? Kita tak tahu. Sebab hadis ni Imam Al-Iraqi kata hadis palsu, hadis maudhu'. Jadi kita ambil tema. Tema dia, kalau satu-satu orang tu ada ilmu tapi dia tak mau bagi pada orang lain, saja-saja tak mau bagi, sedangkan orang tu berhak terima, dia tak mau bagi. Sebab nak jaga kemuliaan diri dia. Kalau orang tanya siapa ada ilmu ni, dia seorang lah dalam kampung ni. Dia tak mau bagi pada orang lain, dia akan kena dengan Tuhan. Betul tak betul? Betul lah tema dia. Hanya tu kita bagi. Di antara orang berilmu ada yang bersikap sebagai raja. Jika ada pengetahuan yang ditolak orang atau kurang benar, maka marahlah dia. Orang yang macam ini dalam lapisan kedua api neraka. Cerita pasal api neraka tu kita tak tahu. Tapi ada jenis orang, cakap dia orang tak boleh tolak langsung. Memang dia ada ilmu agama, tapi cakap dia kalau orang bantah, dia memang marah. Kadang-kadang cakap dia tu ada sana, tapi dia tak boleh terima. Orang macam ni pun kena juga dengan Tuhan. Antara orang berilmu, ada yang sediakan ilmunya dan pembahasan ilmiahnya yang mendalam untuk orang yang terkemuka dan kaya sahaja. Dia nak mengajak orang-orang yang kaya-kaya saja. Ada kepentingan lah kepada orang-orang miskin, orang kampung dia tak mau main. Dia nak pergi duduk noh, istana-istana, dewan-dewan, rumah orang yang besar-besar. Antara orang berilmu ada yang mengangkat dirinya untuk bagi fatwa, lalu dia berfatwa salah. Dia ada ilmu, tapi dia duk rajin bagi fatwa. Sedangkan kalau ikut Imam Ghazali, orang yang nak bagi fatwa ni dah ada jawatannya. Kita ikut je fatwa dia tu, senang. Ni tak semua orang nak keluarkan fatwa, menyebabkan masyarakat dalam gundah gulana, ya? Antara orang berilmu ada yang bercakap cara Yahudi dan Nasrani, nak tunjukkan ketinggian ilmu pengetahuan dia. Dia cakap macam mana Yahudi dan Nasrani, dia tu lebih daripada orang lain. Cara Yahudi dan Nasrani lah, kan? Antara orang berilmu ada yang buat ilmunya untuk kehormatan diri, yang ni pun kena. Antara orang berilmu ada yang tarik kebanggaan dan kesombongan dengan ilmunya. Bila menasihat dia mengherdik. Dia kira nak marahnya, cengih semua lah ni. Marah yang dia tak reti sopan santun lah. Yang dia pun kena. Wahai saudaraku, hendaklah engkau berdiam diri. Dengan berdiam diri engkau dapat mengalahkan syaitan. Waspadalah dari tertawa tanpa ada yang menakjubkan, dan dari berjalan tanpa ada maksud. Hadis ni mengikut Imam Al-Iraqi hadis maudhu'. Tapi tema dia kita terima. Dia kata kalau orang ada ilmu, buat sana akan kena dengan Tuhan. Benda tu benda betul, kita tak boleh tolak. Itu sama. Pada hadis yang lain,
Ada orang yang berkumandang pujian terhadap dirinya memenuhi antara masyrik dan maghrib, tetapi di sisi Allah tidak ada timbangannya seberat sayap lalat. Imam Al-Iraqi dia kaji hadis ni, tak jumpa. Imam Al-Iraqi ni dia satu orang ulama hadis, ulama besar zaman dulu. Dia cari hadis ni dalam kitab-kitab hadis, tak ada. Semua kitab hadis yang besar-besar dia cari, tak ada. Jadi dia dengan tawaduk dan berhati-hatinya, dia kata dia tak jumpa hadis ni. Dia tak kata hadis ni hadis palsu. Dia cari dalam buku, tak ada. Okay, saya tak jumpa hadis ni. Tu adabnya. Dia bukan macam kaum Salafi Wahabi sekarang ni, cari ni dalam kitab-kitab hadis yang besar, tak ada hadis ni, hadis palsu. Kadang-kadang ada hadis yang tak sempat masuk dalam kitab, kan? Imam Bukhari sendiri dia cakap, hadis yang aku kumpulkan dalam sahih aku banyak ni, tapi yang sahih yang aku tak kumpulkan ada banyak lagi. Maksud dia bukan semua ada dalam kitab. Jadi Imam Al-Iraqi bila jumpa kes macam ni, dia berhati-hati. Dia kata, aku tak jumpa hadis ni. Yang tu je. Nak kata yang ni bukan hadis pun tak, nak kata hadis pun tak. Dia berhati-hati. Kita ikut cara dia ni. Kalau tidak, kitab Fadail Amal tu kita duk cari, banyaklah hadis. Hadis dhaif dalam tu, silap-silap, palsu. Tapi berhati-hati. Selagi tak ada ulama bersepakat kata palsu, kita hati-hati. Diceritakan bahawa seorang laki-laki dari Khurasan bawa kepada Al-Hasan. Al-Hasan ni Hasan Al-Basri. Setengah orang kata dia ni lah mujaddid untuk kurun yang pertama. Setengah orang kata untuk kurun yang pertama ni Umar Abdul Aziz. Satu orang bawa kepada Al-Hasan Al-Basri satu bungkusan, dalam dia ada 5,000 dirham dan 10 potong kain daripada benang yang halus. Zaman tu nak dapat benang halus susah. Sayyidina Ali pun baju dia semua jenis kasar-kasar. Kita ni baju halus-halus lembut-lembut kan.